up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ni aku nak bersembang dengan korang tentang salah seorang sosok legenda dalam dunia One Piece ni, sang Raja Lanun Abadi, Goldie Roger. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimis Coverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimis Coverto. Join grup Telegram Coverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiscoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimis Coverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Coverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Goldie Roger atau juga dikenali sebagai Gold Roger pertama kali diperkenalkan dalam chapter 1 muka surat 1. Merupakan seorang legendary pirate yang merupakan captain kepada Roger Pirates dan yang bergelar the King of the Pirates and own the legendary treasure known as One Piece. Di dalam chapter 550 muka surat 16 hingga 19, Sengoku mendedahkan bahawa dia juga merupakan seorang suami kepada Portgas di Rogue dan bergelar bapa kepada Portgas di Ace. Roger sangat terkenal dengan tindakannya yang melakukan sesuatu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Dia telah menguasai Grand Line dan mengumpulkan banyak harta. Setelah mengetahui yang dia menghidapi penyakit yang mungkin meragut nyawanya dan setelah dia bersama krunya finally berjaya menjejaki pulau terakhir yang dikenali sebagai Laugh Tale, Roger telah membubarkan krunya sebelum menyerah diri untuk dieksekusikan. The World Government telah berhasrat untuk melakukan pengeksekusian Roger di khalayak ramai untuk tidak menggalakkan orang untuk menjadi lanun. Tetapi ternyata keputusan mereka seperti menjerat diri mereka sendiri apabila disebabkan oleh ayat terakhir Roger telah membuatkan kesan yang berlawanan. Di dalam chapter 1 muka surat 1, Roger menyatakan bahawa sesiapa yang boleh mencari hartanya maka ambillah. Dengan penyataan terakhirnya ini, maka bermulalah the Golden Age of Pirates. Roger dikenali sebagai seorang yang fearless atau tidak takut dengan apa-apa. Dan menurut Smoker di dalam chapter 99 muka surat 19 menyatakan bahawa dia sempat lagi tersenyum dan ketawa dengan megahnya sebelum pengeksekusiannya. Di dalam chapter 105 muka surat 19, Crocus perasan yang watak Luffy ni sama dengan Roger. Dan dalam chapter 506 muka surat 17 juga, Shanks juga pernah cakap dekat Relic yang dia ada jumpa seorang budak yang mempunyai personality yang sangat mirip dengan Roger. Akan tetapi menurut Whitebeard dalam chapter 552 muka surat 13, personality Roger dengan anak dia iaitu Portgas di Ace adalah berlawanan. Diorang tak sama, tetapi diorang ni berkongsi perangai iaitu tak akan lari daripada pertarungan. Dalam chapter 588 muka surat 13, Garp pernah bagi tahu dekat Dadan yang Roger ni tak akan lari daripada musuh untuk menyelamatkan kru dia daripada bahaya. Tetapi diorang tiga ekor ni ada kongsi satu personality yang berkaitan, which is ketiga-tiga mereka memegang the Wheel of D. Dalam chapter 506 muka surat 13, Relic ada bagi tahu yang Roger ni juga merupakan seorang yang suka perkara-perkara besar dan menyeronokkan, dan dia ni juga gelar diri dia the King of Pirates walaupun dia dah nak mati. Dalam chapter 588 page 13, Garp ada cakap yang Roger ni ada sifat kebudak-budakan. Namun walaupun dia ada sifat yang macam tu, dia ni juga boleh jadi musuh yang sangat-sangat kejam bila dia marah. Buktinya dalam chapter 563 muka surat 6, Squartz reveal yang Roger ni suatu masa dahulu pernah membunuh semua kru dia dengan sebab yang belum dikenal pasti. Roger merupakan seorang yang cepat marah dan dia akan membalas dendam walaupun benda tu simple. Contohnya, walaupun ada orang yang hanya mengejek kru dia sahaja. Menurut Garp, kemarahan Roger boleh membuatkan dia menjadi seorang yang kejam, sombong dan short-tempered man. Roger ni juga ada sifat sombong di mana setelah dia mengalahkan satu angkatan Marine, dia bagi tahu kat diorang tu untuk bawa Garp atau Sengoku sambil bagi tahu Marine yang dia berjaya kalahkan, diorang ni hanya membuang masa dia sahaja. Dia juga sangat excited bila jumpa dengan enemies yang kuat. Perkara ini dapat kita saksikan apabila
Apabila berita tentang samurai yang menyertai Whitebeard mula menjadi viral, Roger sangat-sangat tidak sabar untuk bertarung dengan samurai tersebut yang bernama Oden. Dan apabila dia mengetahui bahawa samurai tersebut, which is Oden, telah berlabuh di pulau di mana dia berada, dia terus meluru untuk serang Kozuki Oden dan melepasi relik dan skoper gaban. Waktu dia bersemuka dengan Whitebeard, dia macam relax dan happy je sambut old rival dia, macam tak ada apa-apa. Sedangkan Whitebeard tu sekarang ni dah jadi the strongest man in the world. Cik korang bayangkan kekuatan Roger tu macam mana. Walaupun dia ada sifat megah, bangga diri dan agresif, Roger juga adalah seorang yang sangat-sangat humble dan dia bersujud dekat Whitebeard dan Oden waktu dia meminta samurai tu untuk join kru dia dan menawarkan kesemua harta dia sebagai pertukaran untuk mendapatkan Oden. And Roger ni juga ada sifat lembut dekat budak-budak. Contoh, dia seronok tengok Hiyori dalam buai waktu Hiyori budak-budak. Dia juga ada sifat gentle dekat budak kaum lain. Contoh, dia lemparkan senyuman yang manis dekat Charlie untuk minta prediction dan berlembut dengan Pedro untuk galakkan Pedro untuk tunggu momen dia suatu hari nanti. Dan kita boleh tengok kat sini yang Roger ni langsung tidak memiliki sifat racism terhadap kaum lain, sama ada mermaid ke mahupun bangsa Minx. Dia juga percaya yang newborn child ni tak perlu bertanggungjawab dekat apa yang parents diorang buat, dan dia minta tolong Garp untuk jaga anak dia yang dalam kandungan sebab dia tak nak anak dia ni dibunuh sebab ada related dengan dia. Roger ni dikenali sebagai the strongest pirate of all time and hampir unstoppable dalam pertarungan dia. As Pirate King, Roger merupakan seorang yang sangat-sangat dikenali dan dikehendaki dan mempunyai bounty tertinggi sebelum kematiannya, di mana dalam chapter 957 muka surat 17 dinyatakan nilai bounty Roger adalah sebanyak 5.564 billion berries yang merupakan nilai tertinggi dalam sejarah piracy. Ada beberapa orang yang pernah berlawan dengan Roger. The most prominently adalah the legendary hero of the Marines, Monkey D. Garp. Dalam chapter 431 muka surat 16, Garp ni pernah berlawan dengan Roger beberapa kali sebelum Roger mati. Dan selain tu, tak lain dan tak bukan adalah Whitebeard. Dalam chapter 233 muka surat 12, bagi ada cakap yang Whitebeard ni adalah salah seorang yang standing dengan Roger. Another person yang dikenali sebagai rival Roger adalah Rock D. Zebek yang dikenali sebagai rival utama untuk Roger. Untuk mengalahkan Rocks ni, Roger telah bekerjasama dengan Garp. Salah satu contoh untuk menunjukkan kekuatan Roger adalah dalam chapter 0 muka surat 4 hingga 8. Dia berjaya mengalahkan Shiki yang mempunyai largest pirate fleet of all time. Roger juga mempunyai kemampuan Voice of Vaulting. Roger boleh tahu kedudukan poneglyph dengan mendengar jeritan mereka. Akan tetapi, Roger bukan macam O'Hara scholar yang menggunakan kemahiran intelek dorang untuk kaji tentang poneglyph, dan dia ni juga not exactly baca poneglyph tu. Dalam chapter 507 muka surat 7, relik perasan, yang Roger ni ada kemahiran untuk mendengar the voice of vaulting, dan menurut relik Roger ni boleh jejak poneglyph disebabkan kemampuannya itu. Dalam chapter 648 muka surat 5, si King cakap yang Roger ni boleh dengar diorang cakap. Roger ni juga merupakan antara 5 orang yang mempunyai kemahiran untuk mendengar suara the Sea King bercakap. 4 yang lain adalah Luffy, Shirahoshi, Poseidon, which is Poseidon sebelum Shirahoshi, dan Oden. Dia juga antara 4 orang yang mempunyai kelebihan untuk mendengar Zunisha bercakap, dan 3 yang lain adalah Luffy, Momo dan Oden. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ni, aku nak highlight satu YouTube channel bernama Ruhul Hidayah. So personally, dalam banyak-banyak channel yang aku highlightkan, this is the first channel yang mengetengahkan Islamic content dengan Islamic education, dan aku sangat-sangat suggest korang untuk subscribe channel ini bagi mendapatkan pengisian jiwa dan santapan rohani. So setakat video ini dihasilkan, channel Ruhul Hidayah baru mengumpul 91 subscribers dan telah menghasilkan 8 konten, dan views yang terbanyak pun hanyalah 341 views sahaja. So jom kita tengok sikit bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, wa kullu da'in dawaun. Bagi setiap penyakit itu ada. Jom gang, kita sama-sama support channel Ruhul Hidayah supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat ukhrawi dari perkongsian channel mereka. Link are provided in the description down below.
Nampaknya kes COVID-19 ni makin hari makin meningkat dan benda ni agak merunsingkan ramai orang tak kira golongan, muda, tua, di bandar, di kampung, dan kita boleh tengok ramai yang meninggal gara-gara wabak ini. Dan seperti yang aku share sebelum ini, kawan baik aku sendiri, mak dengan nenek dia meninggal. So kita setuju kalau nak cakap penyakit ini merunsingkan kita. Dan kepada korang yang mungkin inginkan jaminan sekiranya anything happen, aku nak kenalkan korang dengan kawan aku, Atika Anwar. Dia menyediakan perkhidmatan hibah, dan dengan hibah ni korang boleh bagi kepada waris dan anak seandainya apa-apa berlaku kepada diri kita. So plan takaful hibah ni adalah yang termurah yang aku jumpa, which is only dengan RM100 monthly. Korang berpeluang mendapat nilai pampasan sehingga 1 juta lebih. Dan bukan itu sahaja, Atika Anwar juga ada menyediakan medical card, hibah couple, pampasan lumpuh dan banyak lagi. Nak yang bawah RM100 pun ada. Jangan risau, hibah below RM50 pun ada. So for more information, link are provided in the description down below. Dari sudut physical abilities pula, Roger ni mempunyai kekuatan fizikal yang sangat dahsyat. Dia dengan mudah overpowers Kozuki Oden. Dia juga boleh bertarung sama hebat dengan Whitebeard. Roger ni merupakan seorang pemedang yang tersangat dahsyat serta memiliki pedang yang bernama Ace yang tergolong dalam 12 Supreme Great Meto dan berjaya mengalahkan the legendary master samurai Kozuki Oden dengan hanya satu serangan Kamurasaki. Dia juga boleh clash equally dengan Murakumogiri milik Whitebeard dan menghasilkan a powerful shockwave yang memusnahkan semua benda yang ada di pulau tersebut dan menggegarkan Moby Dick. Roger ini juga mempunyai kemampuan 3 jenis haki, iaitu Hao Shoku Haki, Buso Shoku Haki dan Kenbun Shoku Haki. Kelebihan Roger dalam menggunakan Hao Shoku miliknya telah menghasilkan efek yang hampir sama dengan pete dan menghasilkan gegaran yang sangat hebat ketika berentap dengan Whitebeard. Dalam chapter 966 muka surat 3 hingga 6 menunjukkan pertarungan yang hebat antara Roger dan Whitebeard dengan kedua-duanya mampu menyalutkan Hao Shoku dalam serangan mereka dan menghasilkan letupan yang sangat hebat, dan pertarungan mereka berlangsung selama 3 hari dan 3 malam. Walaupun ketika itu Whitebeard telah digelar the strongest man in the world. And for sure untuk Buso Shoku dan Kenbun Shoku Haki Roger juga for sure sudah berada pada tahap yang advance. So gang, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Tak kira apa juga impian yang kita miliki, dan tak kira betapa besar kekecewaan yang kita sudah pun alami ketika kita melangkah untuk mengejar impian kita. Namun impian yang kita pegang di fikiran kita itu, ketahuilah ianya tidak mustahil. Mungkin ada di antara kita yang sudah pun tahu mengejar impian itu adalah sulit dan sukar, susah nak ubah hidup. Dan dalam proses dan progres mengejar impian kita itu, kita akan menghadapi banyak kekecewaan, banyak kegagalan, a lot of pain, dan sampai satu tahap kau akan mula meragui diri kau sendiri dan mula tertanya-tanya, seakan-akan menyalahkan takdir untuk kau yang sekarang ini sedang menempuh kesukaran ini. Please my brother, don't give up on your dreams. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dan masa-masa yang susah pasti akan datang, but they have not come to stay. They have come to pass. Believe in yourself my brother. Don't give up on your dreams. You will have your time soon enough, and keep believing in yourself. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi